Assalamualaikum, Zainah Buyung. Oh, orang pertama. Apa khabar? Salam pagi minggu. Nur Alis, kaifa hal? Kifli Zul, kabari? Nur Mahnur, Fatihah Razali, Hayati Amin. Masya Allah, tabarakallah. Maizura Rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Respon suara, audio, video, Fatihah Razali, Siti Roziah Osman, Siti Zabida, Mazni Ahmad. Ni yang masuk awal-awal ni memang tahu dah ke ataupun terklik? G binti M, Suryati Hud, Yurni, Makcik Yurni, I miss you. Zuraida Sidik, Edah Amir, Roza Osman, Habibah Malik, Mas Yusuf, Nuri Hasahak. Saya tak nampak lagi AV jelas ke tidak. Audio dan video Hafiz Azliati, Kamkama Kuzurina, Hamidah Saad, Siti Azmahani Mamat, Nur Aini Abdul Rahman, Cahaya Ma'arif, sihat ke? Bila boleh keluar daripada hospital? Nur Syidah Nabiha. Alhamdulillah, Kak Siti Roziah dah masuk dalam jadual. Alhamdulillah, bagus-bagus. Bagus, saya baru je masuk dalam rumah terus ke meja, masuk bilik studio. Rodia Arsyad, Anna Dauli, Nurul Ain, Salina Osman. Alhamdulillah, AV jelas. Saya ada kelas pukul, sementara kawan-kawan kita masuk, saya ada kelas awal hari ni 7 pagi. Setiap hari Ahad sebenarnya 7 pagi tu close group untuk staff di pejabat dululah. Saya pergi ke pejabat setiap minggu, tapi kita gantikan ke hari Jumaat, hari Ahad pagi. Jadi saya buat dalam Zoom close group 7 pagi setiap hari Ahad. Tu yang excited, rindu dengan sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah. Tiba-tiba nak ngajar lepas subuh kan, terlupa ada kelas pukul 7 pagi setiap hari Ahad. Dan lepas tu ustaz tanya, ada kelas pagi tak? Saya kata tak ada, tapi rasa macam nak buat duka khas. Dia kata tak yalah. Kenapa tak yah pula? Selalu dia yah aja kalau nak ngajar. Sebab malam tadi kan dapat berita yang PM kita ziarah kubur. Lepas tu tiba-tiba dapat berita yang boleh je nak pergi kubur. I pula tiba-tiba je kan. Tapi apa-apa pun kan keputusan daripada jabatan agama lah masing-masing. Jadi kita belum, mungkin hari ni cuti, besok lusa insya-Allah semoga kita dapat dah kebenaran ziarah kubur. Saya dah berbulan-bulan sahabat, kubur mak dekat sangat tapi tak dapat ziarah. So terus direct kepada penjaga kubur. Ustaz tanya boleh dah ke? Dah berita kata macam tu, boleh lah ustaz. Jadi Alhamdulillah dapat lepas pagi tadi walaupun dalam gerimis pergi ziarah kubur mak. Lepas tu ustaz kata dah lama terperap dalam gua ni duk mengajar, bawa berjalan dalam kereta. Berjalan dalam kereta pergi ziarah kubur nenek saya di Kiara Damansara. Tapi tutup lagi. Lepas tu guard kata hari ni hari Ahad ni, belum dapat lagi daripada Jawi boleh ke tidak. Okey tak apa, sebab sambil je lalu kan, nak tengok-tengok pemandangan. Doktor suruh saya pandang jauh. Lepas sibuk dengan skrin, handphone, laptop ni, gunakan mata untuk pandang jauh. Nak pandang jauh macam mana? Kita stay at home kan. Sami'na wa ata'na, memang tak boleh lah. Jadi pergi kubur, dapat ziarah dekat gate je lah. Tak apa, tak kecewa pun sebab tahu belum ada keputusan yang ni kan. Jadi balik ada singgah satu tempat makan tu, sebab tadinya tak sarapan berat pun. Tempat makan tu kosong, lengang. Lalu lengang, terus parking, makan dulu. Itulah dine-in pertama saya setelah berbulan-bulan. Jadinya baru balik dating dengan ustaz lah ni. Lepas tu okey, pastikan sampai ke rumah sebelum 11.30. Alhamdulillah baru masuk rumah ni 5 minit telah berlalu, sementara kita nak kumpul orang ramai. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah hari-hari yang kita lalui dalam new norm ini. Suka tak suka, benda dah ada dalam komiti. Kita pun dah melalui fasa baru dalam kehidupan dan kita tak tahu sampai bila Allah nak uji kita macam ni. Jadi pokok pangkalnya, kita hidup zaman dulu ke zaman sekarang ke, muslimin muslimat dirahmati Allah, tetaplah akurnya kita mentaati perintahnya Allah. Walaupun dalam keadaan kita nak berubah kepada sekarang dah tak sama macam dulu. Kesian kan anak-anak kita tak boleh main kat luar kan sahabat-sahabat.
Allahu Akbar. Ya, rindu nak ziarah kubur mak. Faham. Rindu sangat kat mak, baru-baru 2 bulan tinggalkan. Allahu Akbar. Nuriza Hassan, semoga Allah berikan kelapangan barzakh menjadi taman-taman syurga untuk bonda siapa sahaja, okay? Bila ada peluang. Jadi insya-Allah semoga Jabatan Agama setiap negeri tu dah membolehkan. Jadi bila dah boleh kan sahabat-sahabat, bukan wajib pun, tapi macam kita kalau hidup-hidup ni pun kita teringin nak peluk, nak ziarah, pergi masuk rumahnya kan, tapi kita tak dapat. Ya, muka surat 97. 97 ke Kak Siti? 97. Aircon saya ni macam ada masalah je. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita boleh start dekat 200 orang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? InsyaAllah apa khabar semua? Betul tadi Umur Reda tulis macam habis pantang Ustazah baru keluar dari rumah. Sahih. Saya pun rasa macam pelik, rasa lain sangat. Semalam saya cerita saya di TV Al-Hijrah kan, separuh hari kat sana, benda-benda kat dalam tu pun saya rasa macam pelik. Macam tu sahabat-sahabat, macam manalah kawan-kawan kita yang diuji oleh Allah melalui sisi gelap hidup, dipenjarakan 20 tahun kan. Dia keluar tu moga-moga insaf jadi manusia baru. Tapi mesti banyak kelainan kan. Kita ni tak dipenjarakan dalam penjara pun, baru macam terpenjara di rumah, baru berapa bulan dah rasa pelik, rasa lain dah. Allahu Akbar. Semoga kelak bangkitnya kita daripada alam kubur menuju ke mahsyar, kita tidak terpinga-pinga. Ada kisah tahu bila bangkit di padang mahsyar tu ramainya orang terpinga-pinga. Terpinga-pinga sebab apa? Dulunya dia tak buta, tiba-tiba bangkit dalam buta. Dulunya dia tak tempang, tiba-tiba bangkit dalam tempang. Lidah terjelir sampai menyapu tanah. Na'udzubillah. Ini cerita wajah-wajah di mahsyar. Semuanya tergantung pada amalan kita. Allahu Rabbi. Baik, hari ini tahniah kepada semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Kenapa tepuk tangan untuk diri sendiri? Anda sudah melepasi fasa 1. Sebelah 12, 13 sampai 19. Anda telah masuk ke fasa 20 sampai 29. Anda telah masuk fasa 30, 39 malam tadi. Pertama kali lah tahzan bersiaran malam tadi. Seboleh-bolehnya kita tak nak lah waktu rehat kan. Ustazah tak apa, dah biasa jadual penuh macam tu. Kesian anda, malam-malam pun nak dengar majlis ilmu. Kok lah ada suami jenis macam tu kan. Kita kena bagi juga masa kita, bukan majlis ilmu dari pagi sampai malam, sampai suami merajuk pindah rumah lain pula. Tak nak macam tu kan. Lepas tu hari ini kita memulakan fasa angka 4, 40. Semoga tetap istiqamah. Sebab itu saya tak nak skip seboleh-bolehnya. Semalam saya memang dah tak larat sangat, seharian penuh. Tapi kalau skip ni dah mula dah. Nafsu kata okey je skip. Nanti iblis kata tak payahlah sambung, kena ada manfaat apa-apa pun. Contoh kan sahabat. Jangan, selagi kita boleh, bila kita dah niat, teruskan. Walaupun berada di atas pembaringan. Aku nak solat sampai akhir hayat. Susah macam mana aku nak solat? Aku nak dengar majlis ilmu tiap hari. Sebusy mana kita siang hari, aku dah wajibkan diri aku untuk majlis ilmu. Walaupun aku nak tidur, belum sekali majlis ilmu, aku kena buka mata aku gitu, nak dengar majlis ilmu. Sekali aku berniat untuk sehari, mesti hari-hari. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Setiap hari. Walaupun waktu kita ABC perempuan, kita tak boleh buka Quran, baca secara kebiasaan lepas solat sebagainya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, cuba buka buku-buku amalan harian yang Ustazah selalu suruh amalkan. Selawat-selawat. Fasihkan lidah kita dengan kalam-kalam yang bertulis bahasa Arab. Walaupun kita tak boleh baca Quran 7 hari, 10 hari dalam uzu. Barulah lepas uzu nanti tak datang lemau nak mengaji. Sebab kita sentiasa baca. Jadi sekali kita berniat, jalan terus. Jangan pandang belakang. Sekali kita skip tu dah mula. Kalaulah malam tadi saya, tak yalah kot cuti lah. Contoh kan. Mungkin pagi ni saya dah lah pergi dating awal-awal pagi tadi. Mungkin ustaz kata tak payah mengajar lah. Ustaz dah tahu dah jadual 11.30. Nak mengajar balik, mengajar lah bang. Kan?
Kenapa? Masing-masing saling memberi galakkan sebab niat sama-sama. Sebab apa muslimin muslimat? Itulah semoga menjadi tiket kita untuk ke syurga. Istiqamah. Walau apa halangan. Sampai dah tak boleh langsung. Sampai saya berangan semalam kalau aku dah tak larat sungguh 9 malam ni. Saja-saja nak masuk dalam grup Latahzan ni. Boleh tak kalau Ustazah buat pukul 4 pagi? Contoh kan. Jangan duk buat gila. Ustaz kata jangan duk buat gila lah. Bang tu kira qiyamul lail juga tu. Ustaz tekan Ustaz pergi cakap seorang-seorang siapa nak dengar. Macam itulah sahabat-sahabat. Okay? Jadi kita paksa diri kita untuk melakukan kebaikan. Sebab kita tak tahu yang mana kebaikan kita buat ni yang diterima Allah. Banyak-banyak buat insya-Allah. Baik. Tahniah sekali lagi. Masuk bab 40. Apa tajuknya? Jangan bersedih. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Saya pun walaupun ini banyak muka surat, saya berazam sahabat-sahabat untuk terus laju macam semalam. Saya cuba habiskan insya-Allah. Ni dah berakhir 15 minit ni. Saya cuba nak habiskan. Sebab apa? Sebab dia banyak ayat Quran. Jadi kupasan tu bila kita baca ayat Quran terjemahan, kita dah automatically insya-Allah faham. Ini kata-kata Allah. So apa sangat yang datang daripada kata-kata Ustazah untuk menjadi penegas. Tak ada kalam yang jauh lebih mulia daripada kata-katanya Allah. Cuma kalau ada sedikit kekeliruan, apa benda yang Ustazah nak kongsikan, baru kita top up sikit. Okay? Baik. Okay, Mazni Ahmad. Macam mana? Semua orang lain boleh ke istiqamah sampai ke bab 281. Sebab anda perasan bila kita dengan kitab Latahzan sahabat, subhanallah, jiwa kita tenang, rasa macam dipeluk belai oleh Allah, rasa macam sentiasa diperhatikan Allah. Kita bukan seorang-seorang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul yang tak boleh join malam tadi pun, dia boleh ulang dengar. Yang penting hari-hari mesti buat. Baik, tidakkah cukup melegakan dada kita? Saya suka nak sebut kita, kalau anda tu macam tak rasa sangat. Tidakkah cukup melegakan dada kita, menghilangkan kesedihan dan ketakutan kita, serta membahagiakan diri kita dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Cuba garis kalimah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini kerap kita sebut pada diri kita sendiri. Kalau kita rasa macam down sangat, dah jadi macam orang yang putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah sahabat, orang duk buat salah banyak-banyak kat kita pun kita rasa malas dah nak maafkan. Duk ulang. Tapi Allah tak ada sifat macam tu sahabat-sahabat muslimin muslimat. Baiknya Allah dengan kita. Tapi sepanjang kita jumpa ayat-ayat Allah dalam bab 40 ni, anda jangan sekali-kali. Ingat orang yang nak belajar ni, Iblis suka membisik-bisikkan lagi. Iblis kata, hari tu kan dah belajar, Allah Maha Pengampun, tak apa buat dosa lagi, nanti taubatlah. Tak apa pagi buat dosa, malam nanti nangis-nangislah bertaubat dengan Allah. Ni tahu, Iblis dia tak pernah jemu. Ni kan bayangkan, Ustazah Zai bercakap macam ni, Iblis duduk kan, apa hal kau cakap macam tu dekat dia orang? Macam tu. Iblis ni dia tak boleh. Dia tak suka orang mendengar tazkirah. Dia tak suka orang mendengar nasihat. Contoh, ayat ni kita faham. Okey, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. So dia akan, tak apalah kau nak buat dosa pagi, malam nanti Allah ampunkan. Kita kena lawan dengan rasa, yes, kalau aku buat dosa siang hari, Allah ampunkan aku di malam hari bila mana aku bertaubat. Tapi ayat Allah yang mengatakan mati tu datang tiba-tiba. Okey, hari ni aku buat dosa, tak apa, malam nanti aku bertaubat. Anda yakin ke yang malam nanti tu anda boleh bertaubat? Anda yakin ke yang malam nanti tu Allah mengampunkan dosa-dosa anda? Entah-entah dah jadi jenazah.
Sebab itu ilmu ni subhanallah mengajak kita berfikir pelbagai, menjadikan kita manusia yang matang walaupun sebelum waktunya. Ustazah, orang yang hebat dalam ilmu Quran ni kan, dia baru hafal Quran 30 juzuk, umur baru 17 tahun Ustazah. Tapi cara cakap dia, berfikir dia, apa rahsia dia matang? Ilmu Al-Quran. Faham sahabat-sahabat? Sebab kita tak kata, okey, faham, Allah tu maha pengampun, maha penyayang, so aku buatlah banyak-banyak dosa pagi ni, tak puas. Solat subuh buat apa? Sekejap isyak, lepas isyak kita buatlah taubat. Hati-hati sahabat, ni kerjanya iblis. Sebab tu dulu kita tak cinta majlis ilmu, tak minat belajar-belajar agama ni, alahai, perebet setan je kacau kita. Paku satu je ke tak ada paku. Tapi bila dah cinta ilmu, dah tahu tapi buat lagi dosa. Pasal apa Ustazah? Saya dah tahu dah ni tak boleh. Saya dah hari-hari dengan majlis ilmu tapi saya duk buat lagi dosa tu. Saya masih cinta lagi, mengulang lagi maksiat dulu yang saya duk buat. Jawapannya, setan naik pangkat dah yang kacau kamu tu. Bukan lagi tak ada paku ataupun satu paku. Sudah 8 paku kat sini. General yang kacau. General apa Ustazah? Kan? Setan punya general, sekian dimaklumkan. Gitulah sahabat-sahabat, itu guru saya pesan dulu. So saya pindahkan kepada anda. Allah menyapa orang-orang yang melampaui batas dengan kalimah. Tengok ayat tadi. Qul ya ibadi. Masya Allah Tuhan. Kalau Allah seru dengan ya ayyuhalladzina amanu ya ibadi. Allahu Akbar. Itu kata-kata yang lembut. Dah tahu ayat ni Allah bercakap kepada orang yang buat dosa banyak sangat. Tapi Allah tetap memanggil dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Masya Allah Tuhan, baiknya Allah, lembutnya Allah membahasakan kita ni sebagai hamba. Kan ada orang yang sedih kalau tak diakui sebagai pekerja, macam dianak tirikan. Sedih kalau kita ni tak dipandang oleh mak ayah kita sendiri. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adapun tujuannya tidak lain adalah untuk, gariskan kalimah, menyatukan hati para hambanya. Allah panggil kita ya ibadi. Walaupun pendosa bila kembali kepada Allah, Allah satukan hati para hambanya kerana si pendosa-pendosa nak balik kepada yang tunggal esa, itulah Allah. Dulu si pendosa ni bertuhankan macam-macam, bertuhankan harta, bertuhankan tahta, bertuhankan puji-pujian yang merata. Masya Allah sahabat-sahabat. Hari ini bila kita nampak Allah sahaja, so Allah pandang, wahai insan-insan yang biasa orang buat dosa. Tapi ingat untuk satukan hati kita ni balik kepada Allah yang tunggal esa. Untuk menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Sahabat-sahabat, besar pangkat setan. Ya, besar pangkat setan. Mereka agar mendengarkan ayat-ayat tersebut dengan baik. Masya Allah sahabat-sahabat, Allah pujuk kita. Maka memanglah hilang pedoman, tiada cahaya hidup atas dunia kalau tidak membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran dan mengkaji akannya. Okey, cintakan, paksa hati untuk mencintai Al-Quran. Allah mengkhususkan panggilannya itu untuk orang-orang yang melampaui batas kerana mereka merupakan golongan manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Bukankah dulu ketika mula-mula Allah nak ciptakan manusia, kata malaikat, tak ya, sebab nanti dia pun akan buat kerosakan atas muka bumi. Betul dah masa sahabat-sahabat, manusia ni sentiasa buat kerosakan. Kerosakan macam mana? Itu yang digelar, Masya Allah, orang-orang yang telah rosak agamanya. Macam-macam kan. Allah kata jangan, itulah yang dia suka. Allah suruh buat, itulah yang dia tinggal. Maka bagaimana pula panggilan terhadap orang selain mereka yang juga sedang melakukan kesalahan dan dosa? Tak ada panggilan yang terbaik kecuali daripada Allah kepada hambanya. Wahai hamba-hambaku, ya Rabb. Dalam ayat tersebut Allah juga melarang hambanya daripada berputus asa dalam memohon ampunan Allah. Allah mengkhabarkan pula bahawa dia akan mengampuni semua dosa siapa saja yang bertaubat kepadanya, baik dosa yang dikerjakan secara samar-samar maupun yang terang-terangan. Dosa yang terang-terangan sahabat-sahabat, siap share kat Facebook. Facebook aku suka hatilah, siapa nak kacau. Adakah orang yang nak kecam I? Bahasa sungguh tak berasa dirinya bertuhan, diperhatikan Allah. Berbangga buat dosa. Sahabat, ada ramai orang buat dosa. Tapi orang buat dosa dalam sembunyi-sembunyi itu biasa.
Orang buat dosa secara terang-terangan sangat bahaya kerana apa? Dia boleh menyebabkan orang lain macam gini. Tengok orang yang buat dosa dipamer-pamerkan. Anak-anak muda kita yang kata, alah mama, orang tu duk joget-joget depan Facebook, okey je, kaya je, tak payah pergi sekolah mengaji tinggi-tinggi. Tak apa lah, nanti bila orang dah tua macam mama, orang bertaubat lah. Sahabat-sahabat, dosa yang dipamer-pamerkan boleh menjerut orang lain untuk terjebak dengan dosa yang kita lakukan. Jadi wahai hati, ada dosa yang dilakukan samar-samar, ada dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Berhati-hati dengan dosa yang dilakukan secara terang-terangan, khawatir mengundang orang lain untuk turut sama. Mudah buat dosa, mu berdosa. Mudah buat dosa, mu berdosa. Tapi mu buat secara terang-terangan, mungkin mu menjadi asbab orang lain buat dosa yang kamu buat. Faham ke tak faham ni? Na'udzubillah, tak nak kalau bab dosa ni tak nak dah cakap saya kan, na'udzubillah kan jadi doa pula. Duk buat dosa secara terang-terangan. Yang melihat dosa si A ni boleh B to Z. Jadi kalau dia buat dosa seorang-seorang, tak libatkan orang lain, sahabat-sahabat, dia hanya berdosa dengan Allah. Tapi disebabkan dia buat dosa secara terang-terangan, melibatkan orang lain duk ikut sama ni. Yang ni kalau ditanya pasal apa hang buat dosa? Si Polan tu ngajar aku dulu. Bos aku dulu ngajar macam tu. Pemimpin aku ngajar macam tu. Mak aku ngajar macam tu. Kita mati dah ni. Hak pembuat dosa ni mati. Mudah-mudahan mati dalam taubat. Hak ni tak taubat-taubat lagi. Akhirnya ada yang mati masa muda kan. Nanti dekat akhirat, pasal apa hang buat dosa tu? Aku ikut no ada sifu dulu. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dan bila kita sampai level yang tinggi, buat dosa secara samar-samar. Ya Allah, aku ni dengki kat orang ni. Aku kena buang rasa ni. Ya Allah, aku ni duk mengutuk orang ni dalam hati. Astaghfirullah. Ya Allah, aku ni bersangka-sangka ni. Jadi sahabat-sahabat, dosa yang kita buat secara samar-samar pun kita boleh, dengan ilmu ni, dengan kesungguhan, dengan taubatan nasuha, kita boleh kata, ya Allah, aku berdosa kalau mati dalam hati macam ni. Aku tak boleh husnul khatimah. Aku tak boleh mati dalam qalbun salim kalau hati aku macam ni. So dia boleh stopkan dosa secara terang-terangan. Dia juga boleh stopkan dosa secara samar-samar. InsyaAllah. Sebagai hambanya Allah yang nak balik betul-betul kepada Allah. Yes, dosa dah macam MLM. Sangat setuju. Seterusnya, Allah menyifati dirinya dengan dhamir mu'akkad, kata ganti untuk penegasan, dan alam muta'arif yang menunjukkan kesempurnaan sifat ketika dia berfirman. Ini Ustazah tak payah bahas lah, pengajian bahasa Arab kan jadi panjang pula, belajar iqra', belajar nahu sebagainya kan. Tidakkah anda merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala? Awak laju sangat Ustazah, konon-konon nak habiskan tapi macam tak boleh habis je. Tidakkah anda merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah? Kan kenapa kita rasa sedih-sedih? Cuba anda baca ayat ni dengan rasa gembira. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, dia tahu apa maksud Allah tak zalim pada kita, kita yang zalim pada diri kita sendiri. Fahishah, membuat benda keji pada dirimu sendiri. Lalu sahabat-sahabat mereka ingat akan Allah. Kita tadi, aku dah dengki kat orang ni. Aku dah sangka buruk dekat Allah ni. Kita tahu itu dosa hati. Aku dah riak dah ni. Maka sahabat-sahabat zakarullah. Saat itu dia teringat akan Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui wahum ya'lamun. Ayat sedangkan engkau mengetahui ni sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Anda faham tak apa maksud? Maksud Allah takkan sama orang yang alim tahu dengan orang yang jahil tak tahu. Sebab tu bahasa mudah bagi orang alim, dia tak mencarut-carut, mencaci maki, melaga-lagakan kalau dia seorang alim. Kalau sungguh-sungguh dia seorang alim. Ada aduan, Ustazah, orang tu Ustazah rumah sebelah masjid je tapi tak nak sembahyang Ustazah, kesian. Macam mana ya Ustazah, betul lah Kak cakap, kesian.
Akak mampu tak ketuk rumah dia, tegur, ajak pergi masjid. Dah banyak kali Ustazah tapi dia tak layan. Apa lagi saya nak buat Ustazah? Anak saya sendiri Ustazah cakap banyak-banyak tapi tak ni. Apa lagi? Dah tua kak, umur dah 30 tahun. Akak nak rotan macam masih kecil-kecil dulu, terlambat dah. Dia akan angkat kaki tinggalkan akak. Duit makan akak pun tiap bulan dia yang bagi, sebulan RM200 kan. Sahabat-sahabat, tidak akan harmoni jadinya. Ya Ustazah, jadi apa saya nak buat? Kesian dia kak. Kenapa Ustazah cakap kesian? Sebab akak tahu, akak alim, akak bukan orang jahil. Apa bagi orang tahu? Tak nak bermusuh dengan orang, tak nak putus silaturahim. Kalau aku mencarut-carut, menghina-hina dia, dia makin jauh dengan agama. Apa tugas akak? Tetap sekali-sekala nampak mood dia baik ajak, masukkan input yang baik kan sahabat-sahabat. Dan paling penting mendoakan. Rasulullah mencontohkan banyak pada kita. Dah dia ajak Rasulullah balik kena kecam, tohmah macam-macam. Tapi Rasulullah tak pernah membenci, tak pernah berdendam, tak pernah balas sakit hati, tak pernah. Tak pernah memulaukan mereka, tak pernah membalas dengan kejahatan. Tapi mengangkat tangan dengan doa. Ini sungguh-sungguh orang alim. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali pun macam tu, tak pernah bergaduh sesama mereka. Pengikut dia yang tak berapa nak alim ni pula bergaduh. Gaduh pasal orang tu tak baca doa kunut. Gaduh pasal dia ni angkat takbir tapi tak qiyam. Tangan lurus je. Gaduh, segala gaduh. Benda-benda khilaf ni bergaduh. Sebab apa? Sebab tak cukup alim. Sebab tu ayat ni, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Beza orang mengetahui dengan orang tak mengetahui. Ini maksudnya sahabat-sahabat. Jadi kita faham. Bila kita rasa aku tahu ni dosa ni hati aku. Orang tanya, Ustazah saya tak suka dengan mak mentua saya. Tapi saya tak cakap lah. Saya tak pernah kata mak apa pun. Tak pernah Ustazah. Saya kalau jumpa dia sopan. Siap bawa pulut dakap. Pulut dakap lagi. Kenapa suka sangat sebut pulut dakap ni? Okey, bawa mangkuk tingkat lagi Ustazah. Mak mentua saya sayang kat saya. Tapi dalam hati saya ni Ustazah, geramnya mak mentua ni mulut laser kan. Saya geram Ustazah dalam ni. Kadang saya cakap biarlah mati cepat. Astaghfirullahalazim. Kenapa macam tu kak? Kenapa teruk sangat perangai? Itulah Ustazah, jahatlah hati saya ni. Cepat-cepat istighfar. Soalan daripada Ustazah, dosa tak saya Ustazah? Saya tak cakap kat mulut tapi saya benci kat hati. Cepat-cepat istighfar sebab kita tahu sangka-sangka buruk kita pada mak mentua kita, jahat mengumpat dalam hati tu, membawang dalam hati segala tu sahabat. Cepat-cepat kita istighfarkan. Kita tak berdosa dengan mak mentua kita sebab mak mentua tak baca, bawa pulut dakap, mesti dia tak sangka menantu tu benci kat dia kan. Sahabat-sahabat. Tapi hati ni boleh jadi keras, boleh jadi hitam. Kita duk minta, ya Allah terangkan hatiku, ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah, hati qalbun salim. Tapi hati kita ni duk membeku dengan keras, dengan dendam, dengan hasad sahabat. Ini belum molek lagi kalau nak balik dengan qalbun salim. Itu maksud ayat ni. Kita yang tahu dosa apa kita buat. So kita minta merayu sungguh dengan Allah bila berdoa sampai jatuh air mata. Betulkan hati aku ni ya Allah. Tolong aku ya Allah. Kenapa duk ada rasa hati sakit kat orang ni ya Allah. Minta tolong sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab kita sedang berperang dengan nafsu kita sendiri. Sedang berperang dengan bisikan-bisikan syaitan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Dan juga firman-Nya, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak ada pun. Tak apa mulut laser tapi ikhlas. Jangan diam suka cakap belakang. Tak apa mulut laser. Ni pun kena hati-hati Nuraini Abdul Rahman. Tak apa mulut laser tapi ikhlas. Jangan diam suka cakap belakang. Ni kena hati-hati juga statement macam ni. Sebab orang Melayu banyak kata Ustazah mulut je jahat tu tapi hati dia baik. Nabi tak cakap macam tu sahabat-sahabat. Kalau baik kat sini dia akan keluar baik di sini. Jadi jangan kita kata dia tu baik sebenarnya. Baik kat sini. Tapi kat sini jahat. Nabi tak kata macam tu. Kalau betul dia tu ikhlas dan hati baik, dia takkan menyakitkan hati orang lain dengan lidahnya. Kerana hatinya baik. Jadi susah kan kita nak kenal. Memang kita takkan jumpa. Ini ikhlas. Kenapa? Sebab lemah lembut Ustazah. Belum mesti lagi di sini baik. Ada ketulis al-ikhlas dekat dahi dia? Tak ada.
Jadi sahabat, hanya kita. Sebab tu kita ni sebenarnya kalau ada ilmu yang betul-betul, kita tak sempat nak fikir orang ni ikhlas. Kita ikhlas bagi kat aku ni. Cakap baik-baik tadi, ikhlas, kita ikhlas. Orang berbaik terima. Orang tak berbuat baik dengan kita, kita tetap berbuat kebaikan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu kekentalan jiwa bagi orang yang mengetahui. So pelan-pelan kita ubah, pelan-pelan. Ya, saya ni memang hati baik. Saya tahu Ustazah, saya tak dengki kat orang. Tapi saya memang sengaja nak meleza. Kalau kita tak leza, dia tak faham-faham Ustazah. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Kak, itu bagus. Ada orang sentapkan dengan kelezeran akak tu. Kelezeran akak tu. Tapi Allah tak suka kata-kata macam tu. Sebab boleh menimbulkan fitnah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang lain duk dengar pasal apa dia ni duk habak lagu tu. Kan? Tapi jangan mengaibkan juga. Leza sampai anak-anak dengar. Adik-beradik bergaduh ni, anak-anak dengar. Anak-anak kata, apa maklum ni cakap kat mak macam tu. Timbul fitnah, anak-anak buah pula tak suka kat kita. Niat nak menegur kebaikan, jom sahabat-sahabat, jangan jatuhkan aib sesiapa pun. Allah Ustazah sedang menegur dirinya sendiri setelah kita menjaga akhlak kita dengan membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Tahzan. Semua kita ada salah. Ustazah berFacebook, Ustazah berceramah, Ustazah buat apa saja, pasti ada salah silap. Bukan semua orang suka dengan cara penyampaian kita macam ni. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, balik pada Allah. Dan kita dalam proses. On the way nak jadi baik, on the way nak jadi baik. Tak ada seorang manusia pun yang tak melakukan kesilapan. Dan paling penting, sedar diri kau tu buat dosa. Ada ramai orang tak sedar diri pun dia buat dosa. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita tengok. In tajtanibu, ayat An-Nisa 31 pula. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. Allah, saya baca ni memang meremang bulu roma dari dulu. Sebab saya suka ayat ni, An-Nisa 31. Dia kalau meremang bulu roma, saya ni jenis yang tak ada bulu-bulu di tangan sangat tau sahabat. Tapi bila sebut meremang bulu roma tu tak macam tegak macam mana tau kan. Kenapa saya suka ayat ni? Tengah Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Jika kita menjauhi dosa-dosa besar. Bukan senang kan sahabat nak jauhkan diri dari dosa besar. Tapi ni jaminan Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Apa antara dosa besar? Suka menyakitkan hati orang. Suka mengumpat, tak sedar mengumpat tu dosanya besar. Suka bercakap buruk orang. Ini belum dosa besar bab zina, bab derhaka orang tua. Belum lagi sahabat. Maksudnya apa? Aku memang geram kat dia, memang aku nak meleza ni. Tapi Allah tak suka. Allah tak suka. So kita zip mulut kita, pilih untuk diam. Daripada kita meleza yang tadi tu, nescaya kami, kata Allah, hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Kita tahan diri kita daripada melakukan dosa besar. Setiap hari mungkin kita tak melakukan dosa besar. Ustazah, saya tak berzina. Ustazah, saya tak minum arak. Saya tak derhaka pada mak ayah saya. Saya tak mengumpat, Ustazah. Saya tak melakukan dosa besar. Kita tahan diri walaupun sepatutnya ada peluang untuk buat dosa besar. Allah jamin engkau sedang digugurkan dosa-dosa kecil. Halau Ustazah, setakat gugurkan dosa-dosa kecil tu tak payahlah. Mu ingat apa? Dosa-dosa kecil ni kalau dibuat setiap hari akan menjadi gunungan dosa. Bukan dengan solat taubat je boleh Allah ampun sahabat-sahabat. Sebab setiap hari bergudang-gudang dosa kecil kita buat. Apa jaminan Allah untuk kita dihapus daripada dosa-dosa kecil ini sahabat-sahabat? Adalah dengan kita tahan diri daripada buat dosa besar. Maksudnya kita tak buat apa-apa pun. Tapi kita tahan diri. Kita tak bersedekah, kita tak solat sunat, kita tak buat kebaikan gotong royong dekat negerian Kedah tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak buat apa-apa, just stay at home. Tahan diri daripada nak tulis kecam-kecam orang dekat Facebook. Tahan diri. Aku pun nak balas juga ni. Tahan diri. Dalam pada menahan diri, sebenarnya Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Inilah yang menguatkan Ustazah Zai selama mengenal ayat ini. Baiknya engkau ya Allah. Dengan semudah itu engkau boleh ampunkan dosa.
Sebab kita tahan diri kita daripada buat dosa besar. Sahabat-sahabat faham tak apa Ustazah Zai maksudkan? Okey, jadi kita nak jadi manusia yang Allah gugurkan dosa ni, kita kena faham ayat-ayat macam ni. Ustazah, kenapa Ustazah tak balas balik orang tu buat jahat mulut dekat Ustazah? Contoh kan sahabat-sahabat, Ustazah, kenapa Ustazah tak bakar rumah dia? Dia dah bakar rumah Ustazah. Na'udzubillah contoh. Dia pelik, Ustazah ni boleh gelak, boleh sengih lagi. Orang tu buat jahat kat Ustazah. Dalam hati dia cakap, aku pun kalau boleh nak balas jahat dia tu. Tapi sebab aku faham ayat An-Nisa 31 ni. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ilmu boleh mengekang kita daripada membalas kejahatannya orang dan melakukan dosa-dosa besar. Supaya kita mati diiktiraf oleh Allah tanpa melakukan dosa-dosa besar walaupun ibadah kita tak banyak mana. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahaya sungguh kalau tak perasan sedang berdosa sangat. Maria Muhammad, kita tak nak jadi manusia yang tak sedar diri buat dosa. Memang ramai atas dunia ni, kenapa tak boleh ke tak sembahyang? Aku okey je, ada je makanan atas meja. Tak sembahyang pun Tuhan bagi aku makan. Kan? Ustazah, salah ke saya cari rezeki dengan melacur? Ada soalan macam tu sahabat-sahabat. Kalaulah melacur tu tak boleh Ustazah, itu kan cara Allah bagi rezeki kat saya kan? Kita menggigil tubuh rasa nak hempuk je muka dia. Ni bahasa Ustazah Zai, rasa nak hempuk je. Sabar ya Allah, kalau dia tahu dia takkan cakap macam tu. Kita pujuk dia cara lain. Nampakkan kalam-kalam Allah yang memujuk orang-orang yang berdosa. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni yang kita nak, jiwa yang faham, aku ni pendosa. Baru sedar diri dia tu hamba. Kalau dia tak sedar diri dia tu hamba, buat apa? Kenapa kena sembahyang? Kenapa kena tutup aurat? Semoga bukan kita dan keturunan kita. Surah An-Nisa ayat 64. Walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Contoh, ibu-ibu dirahmati Allah. Ada anak duk buat dosa, datang minta maaf kat kita, tapi kita palingkan muka. Mak tak nak dah pandang muka kau, degil lah tak nak dengar macam tu kan. Sedangkan Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semalam di TV Al-Hijrah kan tajuknya memberi kemaafan. Bukan mudah sahabat-sahabat, bukan mudah. Sebab tu semalam Ustazah tutup di TV Al-Hijrah, Ustazah gunakan akronim MAAF. M tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, maaf satu kalimah yang sukar diungkap. A, Allah suka kemaafan. Jadi walaupun benda tu sukar, nak beri maaf, nak minta maaf ni sukar bagi kita, bila kita tahu Allah suka orang yang pemaaf, yang suka memaafkan, Allah suka. So sukanya Allah itulah rahmat. Tak banyak mana amal kita tapi kita mudah memaafkan orang lain berlapang dada. Allah suka kat kita. A yang kedua, MAAF. A yang ketiga, A yang kedua tu saya kata Al-Afu. Al-Afu ni nama Allah yang Maha Pemaaf. Kalau Allah pemilik segala yang kau buat dosa berulang kali Allah boleh maafkan, engkau siapa? Tuan pun bukan, Tuhan pun bukan. Kita ni Tuan pun bukan, Tuan bumi ni bukan, Tuhan pun bukan, Tuhan seluruh alam bukan. Kita hanya hamba. Kalau pemilik seluruh alam ni boleh mudah memaafkan dengan ayat yang bertubi-tubi kita jumpa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, engkau siapa untuk tidak memaafkan? Memang anak tu dah berulang kali, biar dia rasa Ustazah. Ada cara untuk mengajar, bukan dengan kita putus hubungan. Mak tak halalkan air susu mak mengalir dalam tubuh engkau. Biar kau ke mana-mana kau dapat laknat Allah. Astaghfirullah. Seorang ibu boleh berbahasa macam itu. Engkau siapa? Bukan Tuan dan bukan Tuhan. Sahabat-sahabat tolong. Sedangkan Allah Rabbul Jalil, pemilik alam buana ini, langit bumi, segala antara langit dan bumi, Maha memaafkan. Okey. Toha ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi F tu saya tak sebut. MAAF.
F tu fa'fu anni. Kita selalu sebut, maka maafkanlah aku ya Allah. Engkau duk meratap, maafkan aku ya Allah. Tapi orang yang datang kepadamu untuk minta maaf, mu buat sombong, tak payah maafkan dia. Kan ini Allahu Akbar. Sayanglah sahabat-sahabat. Itu sebab keras macam mana pun kita, tolong pandang Allah yang maha lembut dengan kita. Okey? Surah Taha ayat 82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Siapa taba? Orang yang nak bertaubat. Mana orang yang nak beriman, amilan salihah, berbuat amal soleh, jalan terus, tak toleh belakang dah, buat amal soleh. Okey, biar Allahu kita rasa yes. Cuba baca Suriyati Ali tu. Bila kita memaafkan, kita rasa tenang. Tenang ni sahabat, kita tak jumpa kat mana-mana. Beli tenang sekilo, kalau boleh senang lah. Dia ada pada diri kita sendiri, tapi kita yang tak nak cari. Okey, kalau tenang tu insya-Allah makin gemuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Summah tada. Jadi orang bertaubat, jadi orang beriman, jadi orang beramal soleh, dia tetap di jalan yang benar. Allah akan beri hidayah kepada dia. Itu yang makin lama insya-Allah dia makin baik. Kita tak nak hari ni kita baik, dekat nak mati nanti kita jadi orang tak baik. Nauzubillah. Okey. Apa lagi kata Allah dalam suratul Qasas ayat 16? Tatkala Nabi Musa alaihissalam secara tidak sengaja membunuh seseorang, dia berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, kerana itu ampunilah aku. Semua hamba Allah ada harta orang di medan perang membunuh. Bukan niat untuk membunuh, membunuh. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfirli faghfara lahu. Macam orang yang kata dimaafkan selalu sebut pada pasal hal dimaafkan tu dengan kata bukannya tak maaf, tapi saya Zuraidah Ismail, soalan ni kan saya dah jumpa beratus-ratus kali. Beratus-ratus kali. Maknanya tepuk dada tanya iman lah. Kalau duk kata aku dah maafkan dah, tapi saja je lah nak cakap. Aku dah maafkan dah, tapi kalau kau nak tahu, itu sebenarnya maaf ke tidak? Jujurlah pada diri. Aku dah maafkan dah, tapi aku tak boleh lupa apa dia buat ke aku. Cuba muhasabah, tunduk, pandang hati kita sendiri. Tak payah nak bohong, tak payah nak tulis kat Facebook, tak payah. Cuba tanya hati kita sendiri. Aku asyik sebut je benda tu, aku dah maafkan ke belum sebenarnya? So, latih untuk jujur pada diri dengan, kalau betul dah maafkan, ya, noktah. Tidak ada tapi-tapinya lagi. Tidak ada, Allahu Akbar, tak tahu nak habaq lah sahabat-sahabat. Sebab kejujuran tu di sini. Jadi, tanya pada diri kita. Okey, sebab tu bila orang tanya soalan macam ni pada Ustazah, kita orang yang matang, berakal. Jadi, kalau dengan keadaannya yang kita kata, memanglah aku tak boleh lupa apa dia buat tu. Cuba sekarang sahabat-sahabat, kita lupakan perkataan tu. Aku dah maafkan. Noktah. Pelan-pelan. Cakaplah. Tapi tu cakaplah. Pelan-pelan. Terlahan balik. Terlahan, aku takkan cakap dah. Aku takkan cakap dah. InsyaAllah maaf ini maaf yang clear, crystal clear. Okay. Sahabat-sahabat, okay. Al-Qasas. Sudah. Mana? Sad 25. Surah Sad 25 juga firman Allah yang menjelaskan tentang Nabi Daud alaihissalam setelah menyatakan taubatnya dan Allah Maha mengampuni. Kita kalau baca kisah-kisah Nabi, maknanya mereka pun dah terlibat dengan perkara-perkara yang menzalimi diri. Tapi apa bezanya kita dengan Rasul? Lupakan terus. Minta ampun terus tanpa ulang semula dosa-dosa itu. Faham sahabat-sahabat? Sebab tu mereka layak syurga. Kita takut kita tak layak syurga sebab kita dah tahu kita buat lagi. Na'udzubillah. Faghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang sangat dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
Allah, Allah, Allah. Dengan bertaubat seperti taubatnya Nabi Daud, tak ulang balik dosa silam tu, dapat tempat yang dekat dengan Allah dan dia dijamin tempat kembali yang baik. Husna ma'ab. Apa tempat kembali yang baik, sahabat? Confirm syurga. Aduh, macam mana nak cakap sebab jauh dengan sikap kita. Jauh dengan sikap kita. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Sebab tu Quran ni jangan tinggal walau sehari. Tarbiyah ilmu ni jangan tinggal. Semalam kita rasa okey, boleh maafkan. Hari ni kita geram balik, baca balik. Perlu ditazkirah. Tazkirah sentiasa supaya kita tak tergelincir. Berperang dengan nafsu ni jahat, sahabat. Jahat. Berperang dengan Israel ada lagi kan. Menang lagi Palestin, menang lagi walaupun mereka tu tentera tak secanggih Israel contoh kan. Tapi nak berperang dengan hawa nafsu ni, Allahu Akbar. Kadang-kadang takut nak minta maaf, takut orang tu marah balik. Agaknya kita dah lepas, Ustazah. Umi Kalsum, kita kena buat perbuatan tu. Minta maaf. Sangka-sangka kita je kalau entah dia maafkan ke tidak. Selagi kita tak cakap, kita tak tahu. Cakap ni mungkin bukan berdepan. Takut berdepan kan dia angkat senapan kat kita. Mungkin dalam just stay at home ni, tiba-tiba kita hantar hadiah. Hadiah bukan hadiah beli kat Maidin pula tu. Branded punya hadiah. Kesukaan dia pula tu. Kan sahabat-sahabat, insya-Allah dia tak buang dalam longkang. Beserta dengan ini. Kan? Pembesar pula penyimpan besar mohor-mohor diraja mengumumkan minta maaf gurau. Tapi maksudnya kita selitlah nota. Kita dah lama berkawan sebenarnya. Tapi kadang-kadang disebabkan ialah kesilapan kita, banyak buat dosa, tiba dapat tahu kan ada orang WhatsApp hadiah kita tu masuk dalam tong sampah. Jangan kecil hati. Pandanglah ini hukuman atas kesalahan kita. Cuba lagi bila-bila, mungkin raya tahun depan kita boleh berziarah. Jangan sampai kita kata kita tak minta maaf pun, kita rasa dia dah maafkan. Rasa-rasa ni tak valid dalam Islam. Kod-kod ni tak valid dalam Islam. Kita cuba dengan pelbagai cara. Mungkin menggunakan orang ketiga. Kan, kau jumpa lagi tak si Pulan tu? Aku rasa macam, alah bodohnya lah kita dulu-dulu gaduh dengan dia kan. Kirim salam kat dia. InsyaAllah nanti bila kita betul-betul, ya Allah lembutkan hati dia, aku betul-betul nak minta maaf. Tiba-tiba kawan kita, dia okey lah dengan kau, dia pun rindu dengan kau. Nanti bila kita dah habis PKP, kita gather-gather lah, ajak dia sekali. Mula-mula nak minta maaf tu memang malu. Kenapa malu? Kenapa rasa ego, sahabat? Syaitan kata, janganlah. Bukan salah kau, salah dia. Okey tak Ustazah Zai punya sinetron? Macam mana nak buat sahabat? Sebab kita nak menjiwai ayat ni supaya kalau kita faham sahabat, kita hanya nampak Allah je. Kita tak nampak lain dah. Kita tahu dah matlamat kita kenapa kita nak minta maaf. Sebab tu bila kita nak minta maaf, kita nak orang tu lembut hati kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pandang rahmatnya Allah. Tolong ya Allah, dah bertahun-tahun aku tak bertegur siapa dengan dia. Ni aku berazam ni ya Allah. Kan manalah tahu ada orang kan banyak minta maaf saat dia berada di atas katil kuarantin COVID. Ramai mereka share, Ustazah saya COVID ni, Ustazah saya kontak semua saudara-saudara saya. Mati tu dekat dengan saya minta maaf, saya bayar hutang-hutang saya. Subhanallah. Allah tu maha baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mana lagi ayat? Sungguh Allah benar-benar maha pengasih dan maha mulia. Bagaimana tidak, dia masih menawarkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang meyakini Trinity. Apa konsep Trinity ni dalam agama Kristian kan? Allah itu salah satu dari Tuhan yang tiga. Allah. Dia kata Allah beranak lah. Allah tu ada tiga lah. Sahabat-sahabat macam-macam. Kita ambil dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala tentang mereka yang mengatakan Tuhan itu berbilang-bilang, beranak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah macam mana nak buat dengan orang yang selalu buruk sangka? Siti ajar. Soalan-soalan yang selalu datang kan, Ustazah macam mana nak buat dengan orang tu yang tak macam ni? Ustazah macam mana nak buat orang tu macam ni? Minta maaf ya, saya tak dapat bayangkan siapa Siti Ajar. Ini teguran secara terbuka. Sahabat-sahabat, kita akan penat bila kata macam mana kita nak buat orang yang selalu sangka buruk. Ustazah macam mana kita nak buat orang tu jangan mengumpat kita? Macam mana nak bagi buang orang tu dengki daripada dengki kat kita? Kita tak boleh ubah orang. Noktah. Dalam lebih 20 tahun pengalaman dakwah sahabat, saya nampak benda ni, subhanallah. Selamanya kita tak boleh ubah orang.
Biar seorang suami kepada isteri, isteri kepada suami. Yes, kita nak pasangan kita. Kalau kita qiyamul lail, dia pun qiyamul lail. Kita baca Quran, dia pun baca Quran. Si aku je mengaji, dia tak mengaji. Contoh, kita tak boleh ubah orang. Kita hanya disuruh oleh Allah dan Rasulullah sampaikan yang baik-baik. Tunjuk contoh yang baik-baik. Maksudnya dalam pada dia asyik sangka buruk kat kita, kita mungkin boleh hantarkan hadiah seperti perangainya Imam Syafi'i. Orang ngumpat dia pagi, petang dia pergi hantar hadiah dekat rumah orang yang ngumpat dia tu. Anda rasakan akhlak yang macam ni luar biasa hebat. Kita tak boleh ubah. Kita letak depan pintu kita, jangan sangka buruk ke aku. Sebesar-besar manilakat banner, jangan sangka buruk ke aku. Kalau dia nak sangka buruk, tetap kita tak boleh ubah sikapnya orang. Kita hanya boleh ubah sikap kita. Bila kita rasa, bang, dia tu sangka buruk je kat saya tak buat pun macam tu. Sahabat-sahabat, bagi tahu dengan hati, tak apalah. Kalau aku boleh cakap, yang kau cakap kat orang pagi tadi tu, kau sangka buruk je, aku tak macam tu. Tapi kadang-kadang orang macam ni kita cakaplah sejuta kali pun tetap dia akan besok dia ulang lagi sangka-sangka buruk. Jadi sahabat, ubah diri. Biar pilah orang nak sangka buruk, yang penting aku tak berbuat buruk. Simple hidup ni. Ya Allah, sahabat, dulu ustazah macam tu. Dan macam itulah kita tak matang lagi, kita tak jumpa ramai orang lagi kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cak-cak nangis ke ustaz, cememeng nangis. Dah ustaz tahu dah. Siapa pula yang cakap pasal awak ni? Siapa pula yang kenapa yang sedih sangat ni? Itulah bang, ada orang macam tu kan, teruk benar perangai. Sekarang ni terbalik pula. Yang abang dah lama dah tak tengok awak macam tu. Padahal orang tu duk kata macam ni kan. Alah abang nak buat macam mana? Kan perangai orang tak boleh nak ubah. Kenapa kita jadi macam tu sahabat? Sebab kita jumpa dalil-dalil yang Allah bagi tahu dalam Quran dan hadis. Kita takkan boleh ubah orang. Sampai bila sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan stres bila kita sibuk memikirkan orang tu tak suka aku, orang ni pandang buruk ke aku, kita akan letih. Kita akan letih. So kalau takkan bergoyang pokok tanpa ada angin, sampai 10 orang kot sangka buruk ke aku ni, mungkin ada benda yang tak betul aku buat ni. Itu lebih better. Lebih better ke lebih butter? lebih butter lemak kan sahabat-sahabat. Jauh lebih baik daripada kita memikirkan kenapa dia sangka buruk ke aku, kenapa dia. Sahabat, kita penat. Berfikir tentang orang kita penat. Berfikir tentang diri aku yang belum cukup baik. Sebab tu ada orang yang bercakap tentang aku. Nah, ada orang yang masih tak puas hati. So aku perbetulkan kat mana? Perbetulkan. Dia akan mengundang ketenangan luar biasa. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah, ketenangan. Cuba tengok mak-mak kita. Kita pula anak-anak. Mak ni boleh sabar, maklum tu punya perangai. Alah biarlah, maklum kau tu dah memang dari dulu. Kini selamanya perangai dia macam tu. Kalau mak tak mengalah, kita nampak, relaxnya mak aku ni. Akulah nak pergi sing-sing lengan kat maklum aku tu. Sebenarnya mak-mak kita yang boleh memaafkan tu kerana pengalaman hidupnya. Kita takkan boleh ubah orang lain sahabat. Dengan persepsi yang kita pasak betul-betul dalam minda macam ni, kita takkan datang rasa benci kat orang yang tak nak follow kita. Faham anak kita tetap anak kita. Walaupun 4 orang, 3 orang semua dah solat belaka, seorang ni sangat menyakitkan hati, kita takkan menganaktirikan dia. Ini ujian aku ya Allah, 3 semua okey, seorang ni ya Allah betul-betul mengundang sabar aku ni ya Allah, menguji kesabaran aku. Aku tak nak benci dia sebagai anak, kerana akulah ibu yang akan mendoakan dia tanpa hijab. Doa mak akan naik ke langit Allah sahabat tanpa hijab. So doakan. Jangan sampai kita sayang yang 3 yang kaki sembahyang tu je, yang ni kita tak sembahyang, yang syik tidur kerja pun tak nak. Jangan benci, doakan dengan air mata. Anda akan melihat keajaiban satu hari nanti, tak mustahil. Masa kita dah mati, kita di barzakh, 3 orang yang konon sembahyang tak tinggal ni, sekali-sekala je hantar doa kat kita. Puas dah dulu kita jadi mak, anak yang baik kepada mak. Tapi rupanya yang dulu menyakitkan hati kita ni, berdoa dengan air mata, Rabbi ghafirli wali walidayya. Dia jumpa ustazah ni. Ustazah, saya dululah anak paling derhaka, menyakitkan hati mak ayah saya. Sekarang mak ayah saya dah meninggal, saya nak buat macam mana? Saya jumpa ramai orang macam tu sahabat. Saya jumpa ramai.
Saya kata, ya Allah, hebatnya awak. Mak ayah awak dah tak ada, dah tak ada ustazah. Saya menyesal. Dulu saya dapat duit gaji, saya buat enjoy je. Saya tak bagi mak bapak saya. Saya lah anak paling derhaka. So now apa yang saya boleh buat ustazah? Buat harta wakaf atas nama mak ayah. Minggu ni bagi duit 1,000. Minggu depan datang lagi. Ui, banyak dah ni. Awak bagi banyak. Hari tu buat masjid awak. Ni buat telaga awak. Ni buat ni awak. Ustazah, saya tak ada cara dah. Ustazah yang ajar supaya saya buat banyak sedekah atas nama mak ayah saya. Saya tak ada cara. Santuni orang-orang yang mak awak sayang. Sampai balik ustazah akan kata pada ustaz, ya Allah bang, budak tu sebab penyesalan dia. Untungnya mak ayah di dalam kubur yang dulu banyak menangis kerana dia tu bang. Untungnya kita ni yang konon anak baik masa mak ayah kita hidup dulu, contoh sahabat-sahabat. Sekarang ni kita betul-betul buat baik ke? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi please, jangan dengan kita nak ubah orang, diri kita tak berubah kepada baik. Kita selalu perasan macam itu, sebab tu kita selalu penat sahabat. Kita selalu letih. Tolong fokus diri aku ni yang nak selamatkan nanti dalam kubur aku sendiri. Yang nak selamat dekat mahsyar nanti aku. Tak ada siapa boleh tolong aku. Kita takut ujian Allah pada kita. Kita sibuk orang tu nak baikkan orang tu, nak baikkan orang, baikkan orang tu, baikkan orang ni. Oh, nanti dah ustazah bila suami saya dah boleh jadi imam, baru saya jadi wanita solehah. Tengok-tengok mati dulu kita daripada yang tak soleh tu kan. Kita yang solehah ni mati dulu. Konon-konon solehah ni. Apa tu Allah kata, kau dulu banyak belajar kan. La tahzan join, duka join, segala majlis ilmu kau join. Tapi hanya belajar je, nota kau main, kitab semua beli. Buatnya tak lagi. Aku sebenarnya tunggu laki aku jadi baik, ya Allah. Tapi dia tak baik-baik sampailah aku mati. Kalaulah aku tahu suami aku takkan baik, aku akan baik dulu. Kan? Rugi sahabat situasi tu. So kita takkan boleh ubah orang. Fokus pada diri kita, kita akan hilang segala stres. Dekat 12 tengah dah, macam mana ni? Tapi Allahu Akbar. Saya baca satu lagi lah, tak boleh habiskanlah hari ni, marah orang nanti. Baik, kat mana tadi kita? Allahumma salli ala Muhammad. Itulah dia, nak sangat baca setiap soalan, tapi macam kadang-kadang tak terbaca. Tapi bila dah baca, saya tak boleh nak jawab sikit-sikit sahabat. Ustazah, kalau kita dah minta maaf pada sahabat kita yang buat dia berkecil hati kot, dia tak nak maafkan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah minta maaf berkali-kali, dia hentak pintu, dia baling hadiah yang kita bawa untuk dia. Itu bukan soal kita lagi dah. Allah nak tengok usaha kita sayang. Kita betul tak minta maaf? Kita betul tak berdoa minta Allah lembutkan hati dia? Kita bersungguh-sungguh tak dalam maaf? Allah, nak nangis ni. Ramai sangat yang tanya soalan macam ni. Kalau betul kita dah bersungguh-sungguh dah minta maaf, tapi kenapa dia tak nak maafkan ustazah? Saya sedih. Sahabat-sahabat, sampai ke tarikh mati kita, Allah ada rekod tahu. Malaikat Allah tak pernah buta. Allah ada rekod. Ni nak datang jumpa ni. Ni nak minta maaf kepada ni. Ni berkeras menjauh, jauh-jauh. Ni kejar nak dekat. Macam-macam cara. Macam-macam cara. Sampai salah seorangnya mati. Pada rekod Allah, Allah nampak siapa yang berusaha nak mendamaikan. Yang nak mendamaikan tu walaupun tak dengar bunyi maaf dari ni, kerana usahamu itu Allah angkat darjatmu. Dan insya Allah sahabat-sahabat, anda tidak lagi menjadi orang berdosa di sisi Allah. Dia ni memang tak nak maafkan. Dia yang berdosa di sisi Allah. That's why usaha kita ni kena berganda. Cara apa lagi aku nak pujuk dia ni? Bukan berganda tu maksudnya 24 jam sehari tu 24 kali hang call dia, pitam dia tukar nombor telefon terus. Kan? Pandai-pandailah lah sahabat. Kalau tiap-tiap hari sampai 24 kali kita telefon, kawan tu pura kaimah tukar nombor telefon terus. Ada peluang. Kadang-kadang kita jumpa kat kenduri kendara saja, nampak orang tu lalu pintu depan, kita lalu pintu belakang. Orang pun kata, yang kenapa lalu pintu belakang? Malah aku pintu depan tu ada muka dia menyampah tengok muka bang. Itu kan kita yang tak nak bertemu. Itu kan sebenarnya hati kita yang sakit sahabat. Kadang kalau kita bersungguh dengan Allah, ya Allah aku nak minta maaf kat dia tapi aku tak tahu cara. Dia tu kan tengok muka garang sungguh, tak lalat kat pipi kanan, takut aku ya Allah, contoh. Tapi Allah tahu kesungguhan kita sahabat. Allah akan createkan satu keadaan. Ustazah selalu mengajar di Masjid Surau, selalu cakap, ibu-ibu pernah tak saya kata gariskan kalimah pakai pensil kan? Ini kes benar tau berlaku. Bercakap pasal jangan putus silaturahim, jangan ada ukhuwah yang di kalangan kita yang bersangka-sangka buruk, hati mesti bersih. Saya kalau mengajak, gariskan kalimah ni, semua orang ada kitab. Tiba-tiba seorang hamba Allah ni tak ada
pen. Bukan, mula-mulanya dia duduk, datang lambat. Ustazah pun cakap, okey kak, yang baru sampai tu meh duduk depan. Ustazah tahu dah, Ustazah cakap duduk depan tu, saya pun terhege-hege datang duduk depan. Sekali duduk, rupa tu sebelah, musuh saya Ustazah. Lepas tu kak, saya nak tergelak je dengar dia cerita. Lepas tu kak, yelah, takkan nak bangun pula Ustazah dah panggil duduk depan. Duduk sebelah dia pula. Macam tu kan. Lepas tu, Ustazah suruh gariskan pula, saya dah lah tak bawa pensel. Saya dah lah tak bawa pensel, Ustazah suruh gariskan pula. Ustazah pandang je saya pula tu, dia kata kan. Dia cerita terus terang sungguh. Lepas tu kak, dah Ustazah suruh garis, saya terpaksa lah cakap, pinjam pensel boleh tak? Cakap kat orang sebelah tu. Kat yang dia musuh tu. Cakap kat orang sebelah tu. Lepas tu orang tu pun bagi. Takkanlah nak buat harta. Lepas tu cakap, nah makasih ya. Dah lama tak bertegur ni, bermusuh. Tiba-tiba Allah createkan keadaan macam tu. Terduduk sebelah. Terpaksa pinjam pensel. Tiba-tiba rupanya orang tu pun dah lama nak bertegur dengan kita. Dah sama-sama belajar. Tapi takut muka garang sangat. Lepas tu Tan Tin Tun pula tu. Takutlah dia yang tak Tan Tin Tun tu nak tegur. Kisahnya. Lepas tu sahabat dia kata, tak apalah, I banyak lagi pensel, you ambil lah. Nanti kita duduk belajar sama-sama, duduk sebelah lagi. Kita kan sama-sama nak masuk syurga. Allah sweet. Dia cerita dekat Ustazah. Ustazah, terima kasih ya Ustazah. Ustazah selalu cerita jangan ada bermusuhan. Saya berdoa tak tahu cara macam mana. Sebab dia tu memang garang Ustazah. Saya takut nak minta maaf. Tapi saya selalu berdoa dengan Allah. Tak sangka Ustazah panggil saya datang lambat tu. Mai duduk depan kak. Pandang-pandang muka dia pula Ustazah. Saya tak tenang sepanjang belajar. Dengar pula Ustazah suruh garis. Alamak, aku tak bawa pensel, pinjam sebelah. Allah sweet, tak apa awak ambil. Dah jadi BFF semula. Sekian dimaklumkan. Jadi BFF semula. Kenapa Allah ciptakan keadaan yang macam tu? Sebab kesungguhan kita. Aku nak minta maaf kat dia ya Allah, tapi aku tak tahu cara. Tolong tunjukkan cara. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasti macam Ustazah minta maaf ini cerita akhir lah ni. Nanti kan takut ada orang marah lama-lama. Tapi boleh jadi satu pedoman lah kan. Saya sejujurnya sebab insya Allah Ustaz faham kenapa saya selalu bercerita macam ni. Mula-mula kami kahwin dulu kan sahabat, saya sedikit stres dekat mana? Sedikit stres bila saya terpaksa bersalam dengan pak-pak penakan Ustaz. Sedangkan kita tak boleh sentuh. Kita tak boleh bersalaman dengan bapa saudara dia. Faham Saya boleh bersalam dengan bapa saudara saya, adik-beradik mak bapak saya. Tapi saya tak boleh bersalam dengan bapa saudara suami saya. Tak boleh. Okey? Tak boleh ada sentuhan, tak boleh membuka aurat. Tapi disebabkan ialah kefahaman ni tak sama kan sahabat-sahabat. Jadi kita nak hormat orang tua. Kita balik-balik dia hulur tangan ke anak saudara dia. Dengan kita terpaksa. Allah, aku ni tak boleh sebenarnya. Nak bagi dia faham tu bukan mudah. Pak Ngah tak boleh salam dengan ni. Saya Ustazah. Takkan kau nak cakap macam tu. Kan? Saya berdoa dengan Allah. Tuhan tolong ya Allah. Kesian. Mungkin mereka tak faham. Memang mereka tak ada rasa apa-apa. Syahwat ke apa. Tapi ini hukum. Tolong ya Allah. Okay, lama-lama makan tahun juga. Tahu sahabat-sahabat muslimat makan tahun. Tapi sengaja apa lagi cara aku nak buat. Sengaja bila pergi rumah dia tu bawa kiri kanan. Buat kek lah, bawa buah lah. Nanti kan, Zai sihat ke? Sihat-sihat Pak Ngah, Alhamdulillah. Tak boleh nak salam Pak Ngah, minta maaf penuh tak barang kiri kanan ni. Lepas tu, okey juga tak salam. Lepas tu dia dah lupa dah. Jadi sebenarnya setiap kali pergi rumah dia tu, usahalah kita bawa kiri kanan ni. Lah buat-buat basuh pinggan lah apa kan. Lepas tu bila lama-lama tu, nak balik tu, Pak Ngah balik dulu minta maaf banyak-banyak. Kan? Lama-lama dia faham sendiri yang kita memang tak nak salam. Tapi dengan isteri dia tu, kita berpeluk, muah, cium lah. Kan dengan anak-anak perempuan dia, dengan sepupu-sepapak lelaki dia, kita minta maaf balik dulu. Tak ada hulur tangan. Lama-lama dia faham sahabat-sahabat. Sebab Allah yang beri faham. Kita tak ada hak nak beri faham pada orang. Allah yang beri faham. Okay? Orang kamu betul, Bonda Irma betul. Tapi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita Allahu Akbar, atas kita. Kita tak boleh ubah orang. Kita tak boleh balik. Pak Ngah abang tu tak faham ke? Tak mengaji ke dah tua-tua? Buat kita gaduh dengan suami kita. Faham Allah, kesungguhan kamu, keikhlasan kamu. Jangan bila nampak orang macam tak faham tu, itulah tak mengaji agama. Majlis ilmu tak nak pergi. Kan menjauh je. Macam kau seorang aja yang ahli syurga tu. Jangan. Orang akan menjauh dengan kita.
Lama-lama orang akan faham. Betul ke ayah? Makan tahun juga tu sahabat-sahabat. Tapi kalau kita kata susah lah ustazah, diorang ni memang tak faham. So saya salam je lah. Kita tak bersungguh bila kita minta petunjuknya Allah. Jadi please bersungguh-sungguh. Pelan-pelan ya sahabat, jangan dengan laser mulut. Pak Ngah tahu tak boleh salam. Tak baca ke kitab fiqah? Nak masuk neraka ke? Confirm lah dia. Kita mati dia tak ziarah agaknya. Makin putus silaturahim. Makin putus silaturahim. Jangan macam tu. Allahu Akbar sahabat. Hanya dengan membaca soalan tadi, saya terpaksa bercerita perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat. Jadi saya tak boleh nak habiskan. Ampun maaf deh. Ke nak berhenti pukul 2 petang. Ustazah boleh tak kalau kita nak mengelak, kita bagi tahu yang kita ada wuduk. Itu namanya tipu sunat. Tak ada istilah tipu sunat. Tapi mengelak dengan cara hikmah. Hikmah ni sahabat-sahabat, ialah cara kita nak mengelak tu. Nak mengelak tu cantik soalan Kak Hamidah Saad. Tapi Kak Hamidah, kalau jumpa sekali-sekala bolehlah. Kalau jumpa tiap-tiap hari, kan? Hang ni dari pagi sampai ke malam duk ada wuduk, tak kentut-kentut ke dari tadi? Jenuh. Kan? Kalau sekali-sekala cantiklah kita bagi alasan. Allah Pak Lam minta maaf lah, dah ada wuduk lah pula ni. Malas nak ambil wuduk balik. Sampai kita sengih-sengih, gelak-gelak dia faham. Tapi kalau yang Pak Ngah duduk sebelah kita, keluar masuk rumah kita, dia nak salam je ada wuduk kan. Tengok keadaan. Benda macam ni kita tak boleh nak jawab secara umum. Tapi percayalah bila kita minta dengan Allah, Allah akan tunjuk jalan. Rasa bersalah, rasa berdosanya kita pelan-pelan sahabat-sahabat. Benda ni tak boleh hari ni belajar. Petang ni tak boleh salam, nanti masuk neraka. Orang menyampah dengan kita tau sahabat-sahabat ni kan. Jadi banyakkan belajar lagi, insya-Allah Allah akan curahkan hikmah, kebijaksanaan dalam nak handle satu-satu isu yang kita rasa takut berdosa dengan Allah. Paling pentingnya kita rasa takut dengan Allah, bukan takut orang cakap. Sampai bila pun tak selesai. Okey? Ya, Maimunah kena ajarnya cara beradab lah. Jangan anak kita pula meleza. Mama kata tak boleh salam sebab tangan Pak Ngah tu ada kurap. Tiba-tiba pula ngajar macam tu. Dosa sahabat-sahabat. Okey, minta maaf. Besok insya-Allah kita akan siri 2 tajuk ni. Bermula daripada sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih. Gitulah sebab dah 1 jam. Nanti ada orang yang suami dia jeling, aku nak makan ni, duk mendengar ustazah tu pok. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf. Kita dah 40 siri dalam Latahzan. Inilah Ustazah Zai. Saya minta maaf kalau ada yang tak selesa. Saya tak bolehlah sahabat-sahabat nak bacakan kitab skema je. Dengan ini dimaklumkan sesopan macam tu, saya tak reti. Saya tak puas mengajar macam tu. Saya nak kena mengajar macam lepas mengajar tu penat. Ustaz kata macam baru balik exercise. Sebab kena luahkan, kena cerita, kena cakap apa yang berlaku dalam masyarakat. Saya tak boleh nak main baca perenggan pertama. Tak syok macam tu mengaji. Tapi ikut keselesaan. Kalau ada orang boleh terima, alhamdulillah. Ada orang tak boleh terima, bacalah kitab ni dengan cara faham dan minta Allah beri faham. Sahabat-sahabat, jadi saya minta ampun, maaf sebab saya sayang anda kerana Allah. Saya bukan orang baik, saya bukan orang alim, tapi saya belajar daripada isi kitab ni dan pelajaran-pelajaran yang lain juga yang boleh membentuk diri kita. Kita boleh ubah diri kita. Kalau mak ayah kita dulu orang tak beragama, bermula dari kita jadi orang beragama sampai keturunan bawah kita. Kita jangan pernah cakap, mak ayah saya tak ajar agama, Ustazah, sebab tu saya tak pandai agama. Biarlah mak ayah saya tanggung nanti. Mak ayah kita tak ada peluang macam kita. Kita hari ini dipilih Allah untuk belajar agama. Putuskan rantaian jahil agama di atas-atas tu. Sekarang bermula dengan kita sampai ke bawah, insya-Allah orang yang beramal dengan agama. Okey, jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang Ustazah sayang kerana Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita asbab istiqamah. So esok kita jumpa lagi. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.